Hai semua, hari ini saya nak ceritakan tentang bisnes tapak kemah. Bisnes tapak kemah sekarang ini merupakan satu lifestyle dan ianya bukan lagi semata-mata bisnes untuk duduk di dalam kemah, tetapi ia lebih kepada memenuhi keperluan lifestyle keluarga. Jadi bisnes ini merangkumi 3 jenis pendapatan yang kita boleh dapat apabila kita menjalankan bisnes itu, iaitu yang pertama, bisnes dari segi sewaan penginapan, pendapatan dari segi penginapan kemah. Yang kedua, pendapatan dari segi khidmat penyediaan makan yang kita sediakan. Dan yang ketiga adalah pendapatan apabila mereka melakukan aktiviti di tempat kita. Jadi sumber-sumber pendapatannya banyak. Ada 3 aktiviti bisnes perniagaan yang kita boleh buat dengan menyertai platform bisnes ini. Jadi apa yang base dia, apa asas dia pada bisnes tapak kemah ini adalah asas dia bukan sungai. Ramai orang kata, oh, tapak camping, tapak kemah kena ada di sungai. Jadi orang akan ramai, orang akan datang. Dia bukan asasnya. Asasnya adalah seperti yang saya katakan tadi, lifestyle, memenuhi lifestyle family yang nak datang bercamping ataupun grup yang nak datang bercamping di tempat kita. Jadi kalau tak ada sungai, boleh ke bercamping? Boleh ke kita melaksanakan bisnes camping ni? Ya, tentu. Sudah ada banyak model yang tidak memerlukan sungai di Malaysia ini, dan model itu berjaya. Dan ada orang kata camping ni untuk keluarga ke? Tidak, dia bukan semata-mata untuk keluarga, ataupun istilahnya yang kita panggil family in travel, FIT. Tetapi bisnes camping ini boleh disasarkan, dituju kepada grup ataupun kumpulan yang ramai, mungkin mencecah 40 orang dan boleh mencecah 200 dan boleh juga mencecah sehingga 500 ke 1000 orang jika tempatnya besar. Jadi bisnes camping ni kalau tak ada sungai, jadi di mana kita nak bercamping? Jawapannya adalah kita kena tengok, kita kena kaji apa lifestyle orang nak apabila mereka bercamping. Lifestyle orang nak apabila mereka bercamping adalah mereka boleh kumpul bersama-sama dengan keluarga dan boleh buat aktiviti bersama-sama dengan lebih banyak masa boleh diperuntukkan sepanjang perkemahan itu. Jadi apabila kita katakan sebagai lifestyle untuk keluarga bersama-sama, jadi tak semestinya sungai. Mungkin boleh jadi berkumpul di dalam ladang kelapa sawit, mungkin boleh jadi di kampung-kampung ataupun di dalam kenderaan ataupun di tepi pantai, mungkin boleh jadi di kaki gunung ataupun mungkin boleh jadi di ladang getah ataupun mungkin boleh jadi di pokok-pokok di kawasan landscape taman, di tasik-tasik. Jadi bisnes ini sangat besar dan kita layak katakan bisnes camping ini adalah merupakan satu industri yang tidak boleh dipandang enteng, tidak boleh dipinggirkan lagi kerana permintaan untuk berada di luar zon selesa, iaitu dengan bercamping, menjadi seakan-akan menjadi permintaan yang memang perlu, memang telah menjadi keperluan kepada keluarga. Dia tidak lagi jadi kehendak kerana banyak faktor lah, antaranya untuk sebagai waktu untuk menghilangkan gadget, untuk merenggangkan gadget dari kawan-kawan, daripada anak-anak, waktu untuk me time tidak berada di hadapan laptop, komputer, tidak berada di hadapan handphone, ataupun waktu untuk mengisi masa lapang, membuat suatu perkara yang baru, mengambil gambar menggunakan smartphone. Jadi ini semua bergantung pada lifestyle yang mereka nak. Bila sebut pasal lifestyle ni, dia adalah general, jadi sangat luas. Mungkin lifestyle ni satu yang tidak disebut tema-temanya dari apa yang saya telah sebut tadi. Mungkin satu yang tidak boleh digambarkan camping di mana. Sebab maksud asas berkemah ini adalah keluar dari zon selesa untuk berada di tempat yang serba asas. Jadi asas ini pun dia subjektif. Ada orang yang asas dia kena ada lampu, ada orang yang asas dia tak ada lampu pun tak apa pada waktu malam, ada orang yang asasnya kena ada repellent, kena ada ubat nyamuk, ada orang asasnya tak perlu ada ubat nyamuk pun tak apa, ada orang asasnya adalah mereka kena ada selimut, bantal dan toto untuk tidur. Ada orang asasnya ada bantal saja pun boleh, ada orang asasnya juga tak ada bantal pun tak apa, dan ada orang asasnya adalah kena ada tilam. Dan tilam tu mesti ada dalam camping. Jadi dia adalah business lifestyle yang sangat besar dan sangat luas. Perkemahan ini bukan menjadi satu trend, tetapi ianya adalah satu keperluan. Lagi-lagi pada zaman sekarang ini yang memerlukan
mungkin setahun 2-3 kali manusia merenggangkan diri daripada dunia digital. Jadi apabila kita sebut pasal perkhemahan, potensinya sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak menceburi bidang perkhemahan ini, saya alu-alukan dengan mungkin idea yang lebih segar yang tidak disebutkan saya tadi. Bahkan target yang saya sebutkan tadi ada dua, iaitu FIT dan grup ini bukan saja merangkumi pelancong-pelancong domestik, iaitu pelancong-pelancong dalam negeri ataupun dalam Malaysia, tetapi pelancong-pelancong dari luar negara. Kerana salah satu syarikat kita, syarikat yang dikenalikan, yang saya kenalikan, pelancong-pelancongnya dari Eropah. Mereka suka melancong gaya backpacker, yang mana mereka tak kisah pun penginapan yang ala kadar, asalkan pengalaman yang mereka dapat tu. Itulah yang saya katakan lifestyle mereka. Mereka tak kisah penginapan apa, janji mereka mahukan pengalaman.